Kita berada di sejarah dunia STPM semester 1 dalam tema yang keempat berjudul nasionalisme dan pembentukan negara bangsa. Dalam tema ini kita sedang melihat reaksi masyarakat tempatan terhadap perluasan kuasa barat dan kesan penjajahan barat. Okey. Negara atau fokus skop kajian bagi sukatan kamu adalah di negara China dan India. Okey, perkara-perkara yang akan dan perlu kamu ketahui yang pertama menganalisis reaksi masyarakat tempatan terhadap perluasan kuasa barat. Okey, bila kuasa barat datang menjajah negara-negara Asia ini, bagaimanakah penduduk atau masyarakat di negara tersebut menerima kehadiran kuasa-kuasa barat ini? Boleh faham? Jadi seperti yang cikgu ceritakan semalam, reaksinya mudah, iaitu tiada orang yang akan mengalu-alukan kedatangan mereka, berlaku penentangan. Ada perbezaan atau tidak? Terdapat sedikit perbezaan di negara India dan negara China, di mana negara India terdapat banyak raja dan kerajaan, okey, yang perlu diambil alih oleh Inggeris sebelum menguasai keseluruhan India. Tetapi di negara China pula perbezaan dia ialah terdapat seorang maharaja untuk sebuah empire yang besar. Yang kedua, negara India penjajahnya ialah Inggeris sahaja. Tapi bagi negara China terdapat banyak kuasa-kuasa asing yang berjaya mendapatkan konsensi dan hak wilayah asingan dan wilayah-wilayah di negara China. Okey. Jadi reaksinya di sini bagi negara China, orang China berpendapat mereka tewas akibat daripada kelemahan tertentu. Jadi kalau mereka nak bangun semula menentang kuasa-kuasa barat, mereka berusaha memperbaiki diri mereka. Okey, mereka tidak terus bangkit mengusir keluar orang-orang asing ini atau kuasa-kuasa barat ini. Faham? Okey, langkah pertama reaksinya ialah gerakan menguatkan diri, dan hari ini kita akan lihat satu lagi usaha yang akan dijalankan untuk mencabar kuasa barat, iaitu gerakan pembaharuan 100 hari. Dalam gerakan menguatkan diri, dia bermula selepas tamat Perang Candu yang kedua dan tamat ketika perang ditamatkan akibat gerakan menguatkan diri dianggap tidak membawa sebarang hasil apabila tewas sekali lagi, kali ini di tangan sebuah kuasa Asia iaitu Jepun. Jadi kerajaan dan tokoh-tokoh Cina berpendapat bahawa gerakan ini sebenarnya tak membawa sebarang makna yang besar setelah lebih kurang 30 tahun. Okey, bermula tahun 1862 atau 63 betul, dan tamat tahun 1894. Okey, jadi dekat 30 tahun sebenarnya dia tak membawa sebarang impak yang besar. Sebab sekali lagi kalau okey, jadi bila gerakan menguatkan diri ini ditamatkan, maka bermula satu lagi usaha untuk memperbaiki, memulih dan menguatkan semula kerajaan negara China, yang tu kita akan panggilnya sebagai gerakan pembaharuan 100 hari. Okey. Jadi apa yang kita akan lihat di sini, kita akan lihat aspek-aspek yang akan ditekankan dalam gerakan pembaharuan
Dan gerakan pembaharuan 100 hari ini bermula tahun 1898. Dan untuk pengetahuan kamu, gerakan pembaharuan 100 hari ini juga, apa dia? Gerakan pembaharuan 100 hari juga akan apa? Akan gagal. Jadi jangan, tak perlu kamu suspend sangat tertanya-tanya berjaya atau tidak, sebab soalan itu sendiri dah bagi tahu gagal. Okey, mereka cuba baiki sebenarnya. Mereka cuba baiki, mereka cuba menekankan kepada kerajaan Manchu, kita ubah yang ni, kita ubah yang ni. Masalahnya Manchu tak nak ubah. Last rakyat Cina buat keputusan, kita ubah Manchu. Habis. Kerajaan Manchu akan digulingkan dan wujudlah sebuah negara Republik Cina. Hari ini dikenali sebagai Republik Rakyat Cina. Okey? Republik Komunis Rakyat Cina. Okey, sukatan kamu takkan pergi sampai bagaimana Cina menjadi negara komunis dan sebagainya. Okey, tapi secara umum itulah yang akan berlaku. Okey. Tahun 1894 bermula perang Cina-Jepun. 1895 dalam tempoh masa yang singkat, Jepun akan menewaskan negara Cina. Okey. Tahun 1898 akan bermula gerakan pembaharuan 100 hari yang juga kamu boleh panggil gerakan pembaharuan tahun 1898. Okey. Jadi kalau soalan, tolong ambil perhatian perkara ini ya. Kalau soalan tanya, bincangkan usaha-usaha yang dilakukan dalam memperbaharukan ataupun gerakan-gerakan memperbaharui negara Cina dari tahun 1862 sampai 1894. Kalau kamu tersilap tulis tentang gerakan pembaharuan 100 hari, habis, fail. Okey. Jadi tolong di sini kamu ambil fokus kepada tahun tertentu. Okey. Faham Hidayah atau belum? Semalam kenapa tak hadir? Tak hadir. Sesat. Kamu pergi sampai mana? Grey. Kita kembali kat situ sebab tengah rekod. Saya terpaksa masuk yang ni dulu. Okey. Pendahuluan. Tidak ada pihak yang lebih terperanjat dengan kekalahan Cina kepada Jepun pada tahun 1894 daripada golongan konservatif yang menentang modernisasi. Apa maksud dia? Apa maksud dia? Tak ada benda pun nak terkejut ataupun perlu dipertikaikan dengan kekalahan. Semua orang dah tahulah. Itu realitinya. Okey? Faham? Kalau dapat 4A STPM cikgu-cikgu di sekolah Dato' Ahmad perlu terkejut tak tiba-tiba ada muncul? Mungkin ada. Okey. Dalam masa 21 hari, pihak istana menerima 130 memorial. 21 hari 130 memorial yang ditandatangani kira-kira 2,500 orang. Memorial ini juga boleh dipanggil memo random.
iaitu tuntutan tertentu. Okey. Mereka bukan sahaja mempersoalkan kedaulatan China yang memang sudah tercemar itu, tetapi terhadap jumlah ganti rugi yang terpaksa dibayar oleh China. Ganti rugi itu sudah pasti akan meletakkan China dalam kancah berhutang yang berat dengan negara-negara asing. Jumlah bayaran ganti rugi itu adalah kira-kira 3 kali ganda daripada pendapatan tahunan kerajaan Peking. Okey, pada 2 Mei 1895, Kang Youwei, mengetuai sekumpulan 1,200 graduan, telah mengemukakan memorial yang dikenali sebagai Memorial 10,000 Perkataan. Memorial itu menyarankan penolakan perjanjian dengan Jepun. Apa nama perjanjian tersebut? Siapa boleh ingat? Suka hati kamu lah tu. Perjanjian apa? Kalau kamu dah baca, kamu takkan tercari-cari dalam buku. Perjanjian Shimono. Shimonoseki ya. Sebenarnya kalau kamu nak belajar sejarah, kalau kamu dah faham cerita, kamu ambil, tak semestinya kamu terikat pada satu buku. Okey, kalau buku ni akan tulis macam ni, buku tu akan tulis macam tu. Kalau setengah buku dia perjanjian dengan Jepun saja, betul, terlalu umum. Tapi bila kamu nak cerita kepada pemeriksa, kamu tulis perjanjian Shimonoseki, dia akan memberi satu impression kepada pemeriksa bahawa pengetahuan kamu lebih tepat, lebih mendalam, boleh faham. Okey, Kang Youwei pun dia tulis Kang Youwei sahaja. Mungkin ramai yang tertanya-tanya siapa tu Kang Youwei, betul. Kamu boleh tulis hari tu kita dah belajar latar belakang Kang Youwei, betul, sampai dia buka sekolah. Okey, jadi lagi banyak kamu baca, lagi banyak kamu faham dan kamu kaitkan, dia akan menjadikan esei kamu lebih jelas. Okey, bukannya kamu terikat lepas tu bila cikgu tanya baru kamu nak buka. Okey, lepas tu bila cikgu tanya apa isi kandungan Shimonoseki, kalau kamu baca isi kandungan tersebut walaupun tak kena dengan sukatan kamu, kamu akan lebih faham tentang penderitaan negara China. Kamu baca tentang syarat-syarat perjanjian Nanking, perjanjian Tientsin, lepas tu perjanjian dengan Perancis, kemudiannya perjanjian Shimonoseki, kamu boleh tahu apa yang mereka hantam, mereka bagi negara China tak boleh selamat daripada beban hutang. Okey, dan perjanjian ini sahaja, kamu imagine, hutangnya 3 kali ganda daripada pendapatan apa? Pendapatan keseluruhan negara China. Okey, kamu nak bayar hutang ni dan hutang dengan negara-negara asing yang lain. Lepas tu kamu nak fokus membayar gaji tentera, kamu nak fokus membayar untuk pembangunan, boleh berlaku? Sukar. Betul? Okey, jadi waktu ni muncul seorang bernama Kang Youwei. Dia hantar memorial 10,000 perkataan. Memorial itu menyarankan penolakan perjanjian dengan Jepun, mengubah ibu negara lebih jauh ke tengah, inland. Okey, dia kalau tepi-tepi kat luar ni, tepi-tepi pantai tu, okey, pesisiran. Okey, dia minta ubah sikit bagi jauh supaya terselamat daripada atau menyukarkan musuh nak serang, bagi tujuan melanjutkan peperangan dan mencadangkan berbagai-bagai pemulihan. Kang Youwei kemudiannya muncul sebagai tokoh terpenting dalam gerakan pemulihan 1898
Gerakan Pembaruan 1898, Gerakan Pemulihan 1898, ataupun dikenali sebagai Pemulihan 100 Hari. Okey. Kang Youwei dan rancangan pembaharuan. Perkembangan yang berlaku selepas Kang Youwei dan rancangan pembaruan isi yang pertama, perkembangan yang berlaku selepas perjanjian Shimonoseki itu menyebabkan golongan-golongan di China yang percaya bahawa dengan mengadakan pemulihan saja dapat menyelamatkan negara mereka. Mereka begitu kecewa mendapat foreign powers towards demembering the empires, cutting up the Chinese melon. Okey. Apa dia? Kuasa-kuasa asing ni sedang jadikan negara China ni sebagai sebuah memorial. Okey. Cutting out the Chinese melon, maksudnya sebuah tembikai itu dipotong ikut suka hati mereka, ambil bahagian-bahagian. Boleh faham? Terdapat beberapa golongan yang mahukan pemulihan pada masa ini, termasuk golongan yang mendapat pendidikan barat seperti Dr. Sun Yat-sen. Okey, Dr. Sun Yat-sen merupakan bapa revolusi negara China yang akan menamatkan terus Empire Maharaja China dan menjadikan negara China sebagai sebuah negara republik pada tahun 1911. Untuk pengetahuan kamu lah. Okey. Golongan pegawai-pegawai tinggi seperti Chang Ching-tung, Li Kun-yi dan Yuan Shikai. Okey. Ini semua adalah golongan-golongan yang mempunyai jawatan-jawatan tinggi, okey, dalam kerajaan China yang inginkan apa? Pemulihan. Satu lagi golongan yang dianggap lebih radikal dipimpin oleh Kang Youwei dan Liang Qichao. Jadi ada 3 orang atau 3 golongan yang mahukan pemulihan di negara China. Satu golongan pendidikan barat. Okey, gerakannya oleh Dr. Sun Yat-sen. Golongan yang kedua ialah pegawai-pegawai tinggi dalam kerajaan yang juga menuntut dilakukan pemulihan. Yang ketiga ialah lebih radikal, agresif. Tak boleh tunggu. Slow-slow tak mau dah. Sebab tu 100 hari. Okey, kamu pun jadi radikal 4A STPM baca 4 hari. Kamu buatlah. Okey. Dan akhir sekali yang radikal ni yang dipimpin oleh Kang Youwei dan Li Qichao. Okey. Tak ingat nama dia okey, tapi kena ingat Kang Youwei kalau gerakan pemulihan 100 hari wajib. Okey. Jangan tulis secara umum kepada pemeriksa. Kalau 100 hari nama ni mesti muncul kat situ. Faham? Okey. Kang yang kita dah lihat dalam video yang lepas lah. Kang dilahirkan dalam keluarga terpelajar sarjana klasik di Canton. Beliau banyak mengkaji falsafah klasik Cina, Confucian klasik. Akhirnya beliau mendapati bahawa pengajaran itu all empty and lacking in substance. Semuanya kosong dan ada kekurangan bagi dia. Okey. Beliau seterusnya berusaha mengubah suai klasik lama. Beliau mendakwa bahawa Confucius had himself created. Oleh itu wajar diubah suai setelah ketinggalan zaman. Pada tahun 1898, beliau mengemukakan teks baru. Okey, dia mengatakan bahawa dia telah mencipta atau menghidupkan Confucius baru. Okey.
Dalam pertengahan tahun 1898, tindakan kuasa-kuasa barat nampaknya benar-benar hendak memusnahkan China. Mereka begitu gairah untuk membelah negara China dan membahagikan sesama sendiri. Pada masa inilah Kang Youwei dapat memenangi kepercayaan dari pihak istana. Khususnya Maharaja yang pada masa itu baru berusia 27 tahun. Maharaja Guangxu merestui Kang melaksanakan rancangan-rancangan pemulihan. Boleh nampak? Okey, kenapa idenya boleh diterima? Kita panggil young blood ataupun darah muda. Okey, Maharaja dan juga Kang. Okey, jadi dia merestui idea-idea pemulihan yang dikemukakan oleh Kang. Jadi di mana kita akan lihat aspek-aspek pembaharuan ini? Okey, kita lihat perkara utama yang diberi perhatian oleh Kang ialah berhubung dengan pembentukan kerajaan. Beliau mahu mewujudkan kerajaan bercorak kabinet dengan kira-kira 12 orang menteri yang mahir-mahir. Maksudnya mereka pakar dalam bidang-bidang yang mereka akan jawat. Kalau dia menteri pengangkutan, dia mesti tahu tentang landasan kereta api, sistem perhubungan dan sebagainya. Kalau dia menteri kewangan, dia mesti pandai dalam bidang ekonomi dengan cara-cara moden dalam bidang masing-masing. Sebuah dewan perhimpunan parlimen ditubuhkan di samping mewujudkan sebuah perlembagaan constitution. Kang tertarik dengan tanggungjawab yang lebih luas seperti yang diamalkan oleh parlimen Jepun. Okey, selain daripada berperanan terhadap pencukaian, membantras rasuah, kejap 614. Okey, pencukaian, membantras rasuah dan mengambil kira kebajikan rakyat. Maka salah satu yang mesti diberi keutamaan ialah memupuk hubungan berbaik-baik di antara kerajaan dan rakyat. Okey, jadi apa jua kerajaan nak buat mesti mendapat sokongan daripada rakyat. Okey, ini adalah usaha yang cuba dibuat oleh Kang Youwei. Dalam masa 100 hari, iaitu bermula 11 Jun hingga 21 September 1898. 100 hari lebih kurang 3 bulan sahaja, betul? Okey. Maharaja Guangxu dengan Kang Youwei, Liang Qishao dan lain-lain penasihat belakang takbir telah mengeluarkan lebih daripada 40 pemulihan atau undang-undang yang mencakupi berbagai-bagai aspek. Di antara undang-undang pemulihan itu ialah penubuhan sekolah-sekolah yang menggunakan kurikulum moden, menyusun semula sistem peperiksaan, menggubal semula undang-undang sebagai langkah permulaan untuk membatalkan hak kawasan asingan, extra-territory, meningkatkan bidang pertanian dan perlombongan. Kamu nampak? Okey, semua ini akan berlaku dalam 100 hari. Okey. Terdapat juga undang-undang untuk memajukan perdagangan, perubatan dan mereka cipta. Kerajaan juga menghantar pelajar-pelajar Cina belajar di luar negeri. Langkah-langkah juga dibuat untuk memodernkan pasukan tentera laut, polis dan sistem pos. Okey. Jadi semua ni bila kamu buat dalam waktu yang singkat, apa yang akan berlaku? Apa yang tak sistematik pula?
Apa yang akan berlaku? Terkejut. Culture shock. Sebenarnya, dia akan menjejaskan periuk nasi ramai orang. Menjejaskan kedudukan dan pengaruh ramai orang. Kamu tak buat secara sistematik. Okey. Jadi adakah mereka akan memberi kerjasama? Mereka akan sabotaj, betul? Sebab orang-orang yang lama, orang-orang yang korup sudah menduduki di tempat-tempat tertentu untuk tempoh masa. Okey? Yang agak lama. Jadi kalau dalam waktu yang singkat kamu nak buat semua ni, takkan menjadi. Okey? Sebab tu dalam sejarah kamu tengok, tak kiralah muncul sebagaimana idealis. Okey? Jangan jadi idealis in hurry. Faham? Nanti kamu akan terkorban cepat. Kamu ada banyak idea, nak melaksanakan semua idea itu dalam waktu yang singkat, apa yang akan berlaku? Kamu pergi belajar tentang pertanian kat Universiti Pertanian Malaysia, atau hari ini dikenali sebagai UPM, betul? Universiti Putra Malaysia. Kamu datang balik kampung, kamu tengok orang-orang kampung bercucuk tanam, kata ini tak betul, ni macam ni macam. Takkan muka. Apa yang akan berlaku? Satu kampung akan benci kamu tu. Betul? Kamu kena ambil masa, bagi masa kepada mereka untuk mengubah kaedah tersebut. Cara dan pendekatan yang kamu nak bawa ataupun perlu, betul. Kita kata boleh pakcik buat macam ni, try, introduce. Dia kena bagi masa, betul? Esok kamu jangan buat macam tu. Esok dah masuk ke mana-mana organisasi kerja, kamu kata semua tak okey, kamu je betul, sekejap je kamu akan terkubur. Okey. Jadi cikgu dah bagi tahu lebih kurang sedikit-sedikit latar belakang Kang Yue, kisahnya apa yang akan berlaku, betul? Dia pun pasti akan terkubur dalam usaha ni sebab dia sudah mencari musuh yang ramai dalam waktu yang singkat. Okey. Termasuk kuasa asing. Dia buat undang-undang untuk membatalkan pemberian hak wilayah asingan. Ini kepentingan kuasa asing pun dah terjejas, betul? Okey. Lepas tu kita lihatlah Balu Suzi menggagalkan pemulihan. Okey, dia ni Balu Suzi ni dia merupakan janda. Janda dengan Balu sama, betul? Dan ada pula yang mengatakan dia ni perempuan simpanan Maharaja, tapi dia ni seorang yang kejam dan cukup mempunyai pengaruh. Okey. Balu dia juga dikenali sebagai Maharani Dauja. Kamu Google Maharani Dauja, kamu akan tahu tentang kisah hidup dia. Okey. Balu Zuzi. Ini Maharaja Zuzi punya bini lah, isteri dia. Faham? Itu kita panggil Zuzi. Mengikuti perkembangan itu dengan rapi. Segala pemulihan yang dirancangan itu adalah bertentangan dengan sikap bekas Maharani yang konservatif itu. Okey. Terutama sekali dasar Kang terhadap pembelajaran klasik Cina dan usaha-usaha untuk membantras rasuah. Okey. Walaupun beliau telah menyerahkan kuasa kepada Maharaja Guangxu, tetapi nyata Balu tua itu masih berpengaruh dalam kerajaan Cina. Banyak ketua-ketua tentera, panglima-panglima tentera sanggup melaksanakan arahan dia. Okey, sebab dia pernah memerintah, dia pernah berada dalam apa? Tampuk kerajaan. Jadi bukan mudah kamu nak singkir pengaruh dia begitu sahaja. Boleh faham? Okey. Walaupun beliau telah menyerahkan kuasa kepada Maharaja Guangxu, tetapi nyata Balu tua itu masih berpengaruh dalam kerajaan Cina. Beliau sebenarnya tidak melepas terus pemerintahan. Pada 21 September 1898,
Balu Zuzi dengan dibantu oleh pemerintah tertinggi tentera Manchu, Zhonglu telah merampas kuasa daripada Maharaja Guangxu dalam satu coup d'etat. Coup d'etat maksudnya rampasan kuasa tentera. Okey. Kalau kamu boleh gunakan istilah ini, baguslah. Tapi jangan salah guna kat tempat lain. Hanya tentera yang merampas kuasa sahaja kamu boleh panggil coup d'etat. Kemudian kalau kerajaan yang dibuat oleh tentera kita panggil sebagai junta. Okey, ini biasa dan kerap berlaku di negara jiran kita. Negara mana? Oh, memang pengetahuan kamu tinggi sangat. Apa dia? Negara jiran dia Filipina, Thailand. Okey, rasanya sampai hari ini Thailand berada dalam pemerintahan tentera, betul? Okey. Maharaja telah ditangkap dan dikurung di istana hanya kerana permohonan daripada pembesar-pembesar istana dan kedutaan-kedutaan asing menyelamatkan Maharaja itu daripada dibunuh. Tengok berapa banyak pengaruh dia. Kang dan Liang telah sempat melarikan diri dan meminta perlindungan di Jepun. 6 orang tokoh pemulihan telah ditangkap dan dihukum bunuh. Kang melarikan diri ke mana? Jepun. Okey. Di antara mereka termasuk Tan Sung Tung dan seorang ahli falsafah yang amat cerdik dari Hunan. Coup d'etat 21 September itu menyatakan semua rancangan pemulihan Kang Yuwei menemui titik penamat. Bermakna rancangan itu hanya sempat dilaksanakan dalam masa 100 hari sahaja. Sebab itu kita panggil pemulihan 100 hari. Rancangan pemulihan itu bukanlah dilancarkan untuk jangka masa 100 hari sahaja. Faham atau tidak sekarang? Perspektif kamu dah jelas? Kenapa dipanggil 100 hari? Sebab dia bertahan 100 hari sebelum dirampas. Okey. Tapi dalam 100 hari pembaruan yang dilaksanakan adalah terlalu banyak. Okey. Sampai menjejaskan kepentingan pihak-pihak yang berpengaruh. Faktor-faktor kegagalan pemulihan. Yang ini adalah untuk pengetahuan kamu sahaja. Okey. Tetapi sangat penting bila kamu nak buat esei nanti. Berikut kita meninjau faktor-faktor kegagalan rancangan pemulihan 100 hari. Iaitu yang pertama, Maharaja Guangxu seorang pemimpin yang cekap. Beliau baru saja mengambil alih pemerintahan, masih kurang pengalaman dan kekuatan peribadi. Tak banyak lagi pengaruh. Lantaran itu beliau tidak bersedia untuk menghadapi kemungkinan rampasan kuasa. Kemudian yang kedua, Balu Zuzi masih berpengaruh dalam kerajaan. Hakikat ini tidak disedari oleh Maharaja dan pemimpin-pemimpin pemulihan. Balu Zuzi, susah nak ingat nama dia, kamu tulis Maharani Dowager. Okey, tetap mendapat sokongan dari pemimpin-pemimpin kerajaan dan pasukan tentera Manchu. Yang ketiga, kesemua pemimpin pemulihan kecuali Maharaja adalah daripada keturunan Cina. Ini satu lagi masalah. Sebab ada sentimen Manchu kat situ. Jadi semua kalau orang Cina yang terlibat, orang Manchu dah tentu takkan cooperate atau bekerja sama. Ini bermakna pemimpin-pemimpin dari golongan atau keturunan Manchu tidak menyokong pemulihan. Tanpa sokongan mereka adalah sukar untuk menjayakan rancangan. Ini ialah kerana kepimpinan negara pada keseluruhannya dipegang oleh pemimpin-pemimpin dari keturunan Manchu. Yang keempat, pemulihan yang dimajukan oleh Kang dianggap amat radikal pada masa itu. Ini menjadikan rancangan-rancangan beliau tidak begitu mendapat sokongan di kalangan mereka yang memperjuangkan pemulihan.
Ramai pemimpin pemulihan yang lain mahukan perubahan yang sederhana. Kalau dia pun boleh ikut tune yang sederhana, mungkin golongan-golongan pemulihan lain turut memberi sokongan kepada Kang. Tapi apa yang berlaku, dia one man in action, terus nak buat semua dalam waktu yang singkat. Golongan sarjana atau klasik Cina turut menentang pemulihan Kang sebab dia hapuskan sistem pendidikan klasik, betul, dan ganti dengan pendidikan moden. Rancangan Kang boleh menjejaskan kedudukan mereka. Di antara rancangan itu ialah menyusun semula klasik Cina, mengubah kurikulum peperiksaan yang sudah berakar umbi itu, dan tindakan Kang menjadikan rumah-rumah berhala sebagai tempat belajar atau sekolah-sekolah biasa. Semua ini adalah suatu yang baru untuk mereka. Okey, yang ke-6. Dari segi ketenteraan, langkah-langkah kerajaan untuk memodernkan pasukan tentera mengikut sistem barat mendapat tentangan daripada pasukan-pasukan tentera yang sedia ada di China, terutamanya pasukan tentera bendera Manchu. Oleh itu, golongan tentera segera bertindak untuk merampas kuasa apabila mendapat arahan daripada Balu Suzi. Okey. Tentera pun tak setuju, jadi mereka pakat. Rancangan pemulihan ini masih belum sempat mendapat bantuan atau sokongan daripada kuasa-kuasa barat yang berada di China. Sokongan dari pihak ini akan menjadikan mereka kuat dan sukar ditentang oleh pihak-pihak lain. Golongan yang melancarkan pemulihan tidak menyusun strategik dengan teratur dan terperinci. Rancangan pemulihan tidak tersebar dengan meluas. Keadaan geografikal China yang sebegitu luas merupakan halangan yang penting. Pelantikan Yuan Shikai sebagai pemimpin untuk pasukan tentera kerajaan yang dimodernkan merupakan satu kesilapan. Sebabnya, Yuan merupakan seorang pemimpin tentera yang masih taat kepada Balu Suzi. Okey. Yuan Shikai. Nama ini pun sangat penting dalam sejarah negara China. Okey, dia ni yang akan mengetuai rampasan tentera. Kemudian bila Dr. Sun Yat-sen berjaya menggulingkan kerajaan Manchu, dia ni akan menjadi pemerintah. Okey. Walaupun berpuluh-puluh dikri atau undang-undang diumumkan di sepanjang rancangan pemulihan, cuma beberapa arahan sahaja yang berjaya dilaksanakan. Itu pun kebanyakannya dilaksanakan di Hunan sahaja. Menurut Fairbank, okey, ini nama orang, the chief significance of 1898, however, was the radicals' attempts at a revolution from above, in pattern of the revolution effected in Japan by the Meiji Restoration had failed. Okay, dia bagi tahu gerakan pemulihan 100 hari ini merupakan salah satu walaupun ada signifikasi, tetapi terlalu radikal sebab pembaruan ini atau revolusi ini bermula dari atas ke bawah. Biasanya revolusi ini akan bermula dari mana? Dari bawah ke atas, betul? Yang ini satu lagi. Okey, dia kata kalau walaupun dia sama corak atau pattern dengan pembaharuan Meiji di Jepun, Meiji pun dari atas ke bawah, tetapi di negara China gagal. Okey, revolusi ini gagal. Kesimpulannya, selepas coup d'etat Maharani Gauja kembali berkuasa di China untuk kali ke-3. Pemerintahan beliau kini adalah lebih menggugat. Suara-suara mahukan pemulihan semakin lantang. Ini memaksa beliau kepada perubahan sikap. Oleh itu, beberapa tahun kemudian beliau mengizinkan beberapa pemulihan moderate, iaitu sederhana di China. Moderate di sini bermaksud yang sederhana. Okey. Kita dah habis gerakan pemulihan 100 hari. Jadi gerakan pemulihan sebab 100 hari tak banyak benda yang kamu kena tulis, tapi kamu boleh bagi tahu, jelaskan kalau soalan tanya kenapa gerakan ini boleh gagal. Okey. Kamu mampu menjawabnya satu esei yang
Baik. Ada sebarang soalan? Ada sebarang soalan? Atau terlalu laju? Dowger, D-O-W-A-G-E-R, kalau tak silap cikgu lah. Ada dalam kertas tu, betul? Buku tu akan gunakan Maharani Dowger. Buku ni gunakan bini siapa?